Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua, pada hari ini kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan dapatan kajian kami yang bertajuk Personaliti Orang Dewasa Bumi Putera Sarawak di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara majmuk dan selain dari kaum Melayu, Cina dan India, terdapat juga daripada etnik yang tergolong dalam kategori Bumi Putera. Khususnya Bumi Putera ini terdapat banyak di negeri Sarawak dan terbahagi kepada sebilangan suku kaum yang lainnya juga. Jadi inilah yang menyebabkan negeri Sarawak ini unik berdasarkan cara hidup mereka yang berbilang etnik dan hubungan sesama mereka yang tetap utuh. Oleh sebab itu jugalah kajian personaliti orang dewasa dalam lingkungan 25 hingga 45 tahun Bumi Putera Sarawak di Malaysia ini dilakukan, dan kami telah mengambil beberapa faktor dalam mempelajari dan mengenali personaliti golongan sasaran ini. Melihat pada objektif kajian kita pula, yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti ciri personaliti orang dewasa Sarawak. Yang kedua adalah untuk mengkaji personaliti orang dewasa Sarawak yang dipengaruhi oleh personaliti 3 faktor. Dan last sekali adalah untuk menganalisis perbezaan personaliti orang dewasa Sarawak antara lelaki dan perempuan. Daripada metodologi kajian pula, kami telah melakukan soal selidik terhadap golongan dewasa Sarawak yang berumur dalam lingkungan 25 hingga 45 tahun, dan soal selidik tersebut telah kami kongsikan dalam pelbagai social media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi kami juga mengambil informasi dan menganalisa dapatan daripada kajian-kajian lepas untuk mencapai objektif kajian berdasarkan tajuk yang telah kami pilih. Dan last sekali adalah kami ingin menyampaikan hasil analisa kajian kami dalam bentuk yang menarik untuk bacaan ataupun pemahaman orang awam. Bagi objektif yang pertama iaitu mengkaji ciri personaliti dalam kalangan golongan dewasa Sarawak, kami akan membincangkan dua perkara penting iaitu latar belakang responden dan ciri personaliti itu sendiri. Bagi latar belakang responden, kami telah menetapkan 8 demografi yang berbeza iaitu jantina, agama, bangsa, tahap pendidikan, umur, pekerjaan, pemahaman terhadap bahasa Melayu dan bahasa yang digunakan di rumah. Kami juga akan melampirkan frekuensi dan peratusan bagi setiap pemboleh ubah dalam setiap demografi. Bagi demografi yang pertama iaitu jantina, sebanyak 54 responden bersamaan dengan 46.6% merupakan mereka yang berjantina lelaki, manakala 62 responden bersamaan dengan 53.4% merupakan mereka yang berjantina perempuan. Bagi demografi seterusnya iaitu agama, taburan agama tertinggi merupakan agama Islam iaitu pada 60 bersamaan dengan 51.7%. Ini merupakan nilai yang tertinggi, manakala nilai yang terendah pula dicatatkan oleh agama Bahai yang terletak dalam pemboleh ubah lain-lain. Agama ini mencatatkan sebanyak 1 responden sahaja bersamaan dengan 0.9%. Bagi demografi bangsa pula, bangsa Bumi Putera Sarawak mencatatkan nilai frekuensi tertinggi iaitu pada 52 bersamaan dengan 44.9%, manakala bangsa Bugis pula mencatatkan nilai frekuensi terendah iaitu 1 bersamaan dengan 0.9% sahaja. Bagi tahap pendidikan pula, Doktor Falsafah iaitu PhD mencatatkan seramai 5 orang responden sahaja bersamaan dengan 4.3%. Ini merupakan nilai yang terendah, manakala nilai tertinggi pula dicatatkan oleh ijazah sarjana muda bachelor iaitu seramai 55 orang responden bersamaan dengan 47.4%. Demografi yang seterusnya ialah demografi umur. Lingkungan umur 30 hingga 33 tahun mencatatkan nilai frekuensi yang tertinggi iaitu pada 42 bersamaan dengan 36.2%, manakala lingkungan umur 41 hingga 45 mencatatkan nilai frekuensi yang terendah iaitu 4 bersamaan dengan 3.5%. Demografi yang seterusnya ialah pekerjaan. Pelajar dan bekerja sendiri mencatatkan nilai frekuensi yang sama dan terendah iaitu 12 bersamaan dengan 10.3%, manakala pekerja sektor kerajaan mencatatkan nilai frekuensi yang tertinggi iaitu pada 47 bersamaan dengan 40.5%. Seramai 72 responden bersamaan dengan 62.1% memilih sangat baik bagi pemahaman terhadap bahasa Melayu, manakala 2 responden sahaja bersamaan dengan 1.7% memilih lemah. Demografi yang terakhir iaitu bahasa yang digunakan di rumah.
Bahasa Inggeris mencatatkan nilai frekuensi yang terendah iaitu 1 bersamaan dengan 0.9%, manakala Bahasa Melayu Sarawak mencatatkan nilai frekuensi yang tertinggi iaitu 51 bersamaan dengan 44.0%. Objektif 2. Mengkaji struktur dimensi personaliti dalam kalangan orang dewasa Bumiputera Sarawak berdasarkan model 5 faktor. Model 5 faktor merupakan suatu pendekatan untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 buah domain iaitu kehematan, ekstraversi, keterbukaan, kepersetujuan dan neurotisme. Bagi kajian ini, kami hanya memanfaatkan 3 domain sahaja iaitu kehematan, kepersetujuan dan juga neurotisme yang seterusnya akan dikaitkan dengan 3 trait personality seperti faktor kepribadian mulia, faktor kerendahan akhlak dan faktor tidak sedar diri. Dengan menggunakan perincian Statistical Package for the Social Science (SPSS), kami memastikan data yang diperoleh boleh dipercayai dengan melakukan ujian kebolehpercayaan reliability. Bagi dapatan ujian kebolehpercayaan, faktor personality berdasarkan 3 domain, ia menunjukkan kesemua pemboleh ubah mempunyai nilai alpha Cronbach yang sangat baik. Bagi dapatan ujian kebolehpercayaan trait personality, ia juga menunjukkan pekali kebolehpercayaan yang baik. Dalam erti kata lain, jika soal seledar ini digunakan dalam kajian sebenar, ia boleh menghasilkan keputusan konsisten setiap kali pengukuran dilakukan. Bagi melihat faktor yang mempengaruhi trait personality orang dewasa Bumiputera Sarawak pula, kami mendapati trait personality kepribadian mulia adalah gabungan domain kehematan dan kepersetujuan dengan nilai minnya 4.77 daripada jumlah maksimum 6.00, sangat tinggi. Ini menunjukkan orang dewasa Sarawak beramal dengan ciri amanah, bertanggungjawab dan mereka saling bantu-membantu. Bagi faktor kerendahan akhlak pula, kami petakan dengan dimensi neurotisme iaitu minnya 2.14 daripada nilai maksimum 5.40, sederhana rendah. Dalam erti kata lain, kelompok ini ada yang bijak mengawal emosi, marah, cemburu dan ada juga yang cepat marah, rasa dengki dan sebagainya. Min bagi faktor tidak sedar diri pula ialah 2.56 daripada 5.62, sederhana rendah. Ia juga dipetakan dengan neurotisme. Dengan min yang sederhana rendah ini, boleh dikatakan mereka ini selalu tidak berpuas hati dengan diri sendiri dan orang lain, tetapi ada sebahagiannya masih memilih untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Okey, saya akan membentangkan tentang objektif yang ketiga iaitu menganalisis perbezaan personaliti orang dewasa Sarawak antara lelaki dan perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi personaliti orang dewasa Sarawak antara lelaki dan perempuan. Yang pertama ialah neuroticisme. Responden lelaki yang skor neuroticisme adalah lebih rendah berbanding perempuan. Ini kerana lelaki lebih mahir dalam pengurusan emosi dan masa berbanding perempuan. Faktor yang kedua ialah kehematan. Skor kehematan menunjukkan lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Personaliti ini penting dan sering dikaitkan dengan pencapaian kualiti, disiplin diri serta sentiasa bersedia. Ini dapat dilihat apabila dalam bidang co-curriculum, pelajar lelaki akan lebih fokus dan sentiasa bersaing dengan rakannya yang lain untuk menjuarai pertandingan yang diikuti. Skor kehematan perempuan ini juga menunjukkan perempuan masih mementingkan kualiti dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Faktor yang ketiga ialah kepersetujuan. Kepersetujuan menunjukkan responden lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Ini menunjukkan lelaki lebih suka bekerjasama dan membantu orang lain serta tidak mementingkan diri sendiri. Kepribadian mulia. Kepribadian mulia menunjukkan lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Hari ini dikatakan demikian kerana lelaki senang untuk memaafkan orang lain berbanding dengan perempuan. Selalunya seorang perempuan akan mempunyai sikap pendendam berbanding lelaki. Faktor yang seterusnya ialah kerendahan akhlak. Skor kerendahan akhlak menunjukkan perempuan lebih tinggi berbanding daripada lelaki. Hal ini dikatakan demikian kerana perempuan mudah terpengaruh dengan arus pemodenan. Dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, kebanyakan perempuan Islam telah memuat naik gambar-gambar yang tidak mengikut syariah. Faktor yang terakhir ialah tidak sedar diri. Menunjukkan perempuan dewasa Sarawak lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Sikap tidak sedar diri ialah perasaan tinggi diri oleh seseorang terhadap satu atau lebih mengenali dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, kesimpulannya,
ketiga-tiga objektif kajian telah pun tercapai melalui proses analisis data yang telah pun dilakukan. Seterusnya, terbuktilah bahawa personaliti dan tingkah laku seseorang individu amatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor dalaman maupun luaran, dan yang terakhir sekali adalah personaliti dan tingkah laku seseorang memainkan peranan yang amat penting dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi berikut merupakan sumber rujukan yang telah kami lakukan untuk kajian ini, dan dengan itu sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.